Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Mazni binti Hamzah, nombor matrik I19304275. Okey, pada hari ini saya ingin menceritakan mengenai budaya saya sendiri. Okey, korang dengar sampai habis tau? Jom. Okey, baik. Terlebih dahulu saya akan menceritakan mengenai latar belakang diri saya lah. Okey, seperti anda semua tahu, nama saya Mazni binti Hamzah dan sekarang saya berumur 22 tahun. Saya merupakan pelajar ijazah sarjana muda kaunseling di Universiti Sultan Azlan Shah semester 4. Saya berasal daripada Lenggong, Perak, di mana boleh dikatakan saya ni seorang anak jati Lenggong lah. Saya lahir di Lenggong, membesar di Lenggong dan bersekolah di Lenggong. Okey, dalam keluarga saya merupakan anak bongsu daripada 3 orang adik-beradik, di mana saya mempunyai seorang abang dan seorang kakak. Abang dan kakak saya ni sudah bekerja dan sudah berkahwin. Okey, abang saya bekerja sebagai seorang anggota polis di Balai Polis Mambau, manakala kakak saya sekarang bekerja sebagai seorang doktor di Hospital Tuanku Jaafar Seremban. Jadi dekat sini abang dengan kakak saya ni masing-masing tinggal dekat Negeri Sembilan lah. Okey, disebabkan jarak umur saya dengan abang dan kakak saya agak begitu jauh, jadi hanya saya seorang yang masih belajar. Okey, seterusnya kita pergi kepada ibu bapa saya pula. Ibu bapa saya sekarang tinggal di Lenggong, Perak, tinggal di sebuah perkampungan kecil yang diberi nama Kampung Bukit Sapi. Okey, bapa saya sekarang bekerja sebagai seorang penoreh getah saja. Dan dalam pada masa yang sama, bapa saya juga adalah mengambil upah untuk menebas, menjaga dan menguruskan kebun, serta bekerja lebih kurang dikatakan macam buruh kampung sahajalah. Dia banyak mengambil upah untuk bekerja di bawah orang. Okey, ibu saya pula sudah tidak bekerja. Jika sebelum ni ibu saya juga merupakan penoreh getah. Tapi disebabkan ibu saya sudah semakin berusia dan tidak larat, maka ibu saya hanya banyak berehat dekat rumah lah. Dalam saya nak meringankan beban ibu bapa saya juga menjalankan perniagaan secara kecil-kecilan dengan menjual produk makanan cokoja buatan saya sendiri, iaitu Ninja Crunchies. So hasil daripada jualan tersebut tak adalah seberapa, sebab saya hanya berniaga secara kecil-kecilan sahaja. Jadi cukuplah untuk saya menampung perbelanjaan harian saya dekat Kuala Kangsar ni. Okey, baik, seterusnya saya akan menceritakan mengenai sejarah keluarga saya. Okey, jika diikutkan sejarah sebelah bapa, saya berketurunan Melayu Patani. Okey, menurut bapa saya, atuk dan moyang saya berhijrah ke tanah Melayu ketika sebelum merdeka lagi. Okey, hal ini disebabkan ketika itu berlaku satu peperangan antara Melayu Patani dan Siam. Dia ada satu konflik lah pada waktu tu. Jadi disebabkan moyang saya ni dengan atuk saya ni serta macam sekumpulan Melayu Patani yang lain ingin menyelamatkan diri, maka mereka ni berhijrah ke tanah Melayu ketika itu. Tapi dia pun adalah satu peristiwa ketika perhijrahan tersebut, di mana peristiwa itu bagi saya macam agak menarik lah. Kisah ini dikongsikan daripada atuk saya kepada bapa saya dan bapa saya kongsikan kepada saya, di mana pada waktu mereka melarikan diri tu, mereka bersembunyi di dalam satu gua. Jadi masa dekat dalam gua tu, tentera Siam ni sudah macam nak menjumpai jejak dia orang lah. And then pada waktu itu ada salah seorang daripada Melayu Patani tadi tu kan, dia ada bawa beberapa ekor kerbau bala. Kerbau bala tu dia ada kerbau yang besar, yang macam boleh dikatakan macam kerbau hutan tu. And then disebabkan dia bawa kerbau tu, dia tinggalkan kerbau tu dekat luar gua lah. And then dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, kerbau tersebut tu dia macam berbunyi dan datanglah kerbau-kerbau hutan yang lain. So disebabkan benda tu, macam tentera Siam tu pada waktu tu fikir macam, oh tak ada orang pun dekat gua ni. So dia orang pun macam berpatah balik lah, sebab macam mustahil kerbau liar tu bila ada orang lain datang dia tak lari kan. So itulah sedikit sebanyak macam sejarah keluarga belah ayah saya. And then pada selepas tu
atuk dan moyang saya ni mulalah membina hidup baru dekat Tanah Melayu. Pada ketika itu mereka pergi berhijrah ke Semanggul, Perak. And then atuk saya berkahwin dengan nenek saya yang ketika itu merupakan Melayu Banjar. Jadi bila ayah saya ni dibesarkan dengan budaya Banjar kan sebagainya, jadi bapa saya ni banyak berkomunikasi dengan dalam bahasa Banjar sahajalah. Atuk saya juga pun dia pun mahir dalam pelbagai bahasa, jadi dia pun boleh berkomunikasi dan faham dalam bahasa Banjar ni juga. Okey, tadi itu mengenai keluarga sebelah bapa saya. Jadi sekarang kita akan pergi kepada keluarga sebelah ibu bapa saya. Okey, bagi sebelah ibu saya berketurunan Melayu Banjar disebabkan atuk dan nenek sebelah ibu saya merupakan Melayu Banjar lah. So ibu saya ni dia pure, boleh dikatakan macam orang Perak panggil pure berketurunan Melayu Banjar tu. Okey, menurut ibu saya, okey, moyang saya juga masuk ke Tanah Melayu sebelum merdeka juga. Dia boleh dikatakan samalah macam moyang saya sebelah bapa saya. Okey, tapi moyang sebelah ibu saya ni kebanyakan masyarakat Melayu Banjar mula berpecah dan membina penempatan di pelbagai negeri. Okey, daerah moyang saya dan keluarganya tinggal ketika itu adalah Bagan Serai, Perak. Kalau bapa saya tadi Semanggul, Perak, tapi untuk belah ibu saya daripada Bagan Serai, Perak lah. Selain itu, masyarakat Melayu Banjar ni dia mahir dalam aktiviti pertanian, terutamanya penanaman padi. Okey, disebabkan itu ketika ibu saya berusia setahun, atuk dan nenek saya berhijrah dan berpindah serta menetap di Lenggong daripada Bagan Serai. Okey, pada waktu tu macam masyarakat Banjar ketika itu dia masuk ke Lenggong untuk mengambil upah menguruskan sawah serta menoreh getah. Sebab masyarakat Banjar ni kita boleh tahu personality dia ataupun kemahiran orang Banjar ni lebih kepada pertanian. Jadi atuk saya waktu itu dia mahir dalam sawah padi. So dia menetap di Lenggong. Jadi saya ketika ibu saya dan ayah saya berkahwin, maka sampai sekarang lah saya menetap dekat Lenggong. Kalau tadi kita dah tahu mengenai latar belakang diri saya dan sejarah keluarga saya. Okey, barulah sekarang ni kita nak masuk untuk menyelami budaya yang saya amalkan. Okey, disebabkan keluarga saya lebih kuat ke arah Melayu Banjar, maka keluarga saya mengamalkan budaya Banjar biarpun semakin lama semakin tidak dititik beratkanlah dalam kehidupan harian. Okey, yang pertama mengenai gaya hidup. Okey, setiap orang yang hidup ni dia mempunyai gaya hidup yang tersendirilah kerana manusia ni dibesarkan dan dididik dalam keadaan yang berlainan oleh orang yang berbeza. Okey, oleh itu gaya hidup saya adalah lebih kepada gaya hidup yang sederhana. Okey, disebabkan saya dibesarkan dalam keluarga yang tidak mewah dan tidak terlalu susah. Biarpun ada kalanya ibu saya pernahlah tidak mempunyai wang dalam dompet, namun saya dan adik-beradik masih lagi boleh hidup dalam keadaan yang baik dan selesa disebabkan bapa saya mempunyai kemahiran untuk mencari rezeki melalui alam semula jadi. So dekat sini macam saya bagi tahu tadi kan, masyarakat Banjar ni dia mahir dalam aktiviti pertanian kan, sungai dan hutan. So dengan itu bapa saya ni banyaklah dia bertani, macam tanam sayur-sayuran dekat kawasan rumah. Okey, dia tangkap ikan dekat sungai sebab rumah saya ni berhampiran dengan Sungai Perak. So memancing, memukat, tahan jala dan sebagainya. So dari situ walaupun ibu bapa saya tak ada duit ketika itu kan, sebab sebagai penoreh getah ni jika datang musim tengkujuh, musim hujan, tak dapatlah nak menoreh kan, dan harga getah juga mengikut ekonomi semasa, ada kalanya naik, ada kalanya turun. Okey, jadi bapa saya banyak mencari rezeki dengan lebih kurang dekat sungai ataupun dekat hutan. So hasil daripada tu ibu bapa saya akan simpan ataupun kami akan jual lah kepada penduduk setempat. Okey, selain itu
disebabkan gaya hidup keluarga saya ni sederhana. Saya juga diajar untuk menjadi seorang yang berjimat cermat lah dan berhemat dalam menguruskan wang. Okey, saya diajar untuk berfikir sebelum membeli dengan memastikan adakah ianya keperluan ataupun kehendak. Saya dan adik-beradik saya juga dididik untuk berdikari dalam kehidupan. Dari tingkatan satu lagi, saya dengan kakak saya dah dihantar ke asrama lah. So dekat situ, pada waktu tu kalau kebanyakan remaja ataupun kanak-kanak lain, mereka banyak duduk rumah kan, tapi saya dengan kakak saya dah dihantar ke asrama supaya kami lebih berdikari dalam menguruskan diri sendiri kan. And then pada waktu cuti pula kami akan dibawalah ke mana saja mereka pergi, seperti sungai kan. So dekat situ kami akan merasai apa yang ibu bapa saya lakukan. Macam contohnya, kadang-kadang dia macam suatu hobi lah. Dekat Sungai Perak ada satu, ini macam perkongsian untuk semua. Okey, dekat Sungai Perak ada satu macam ikan bilis ni. Tapi kalau ikan bilis laut dia macam besar kan, tapi ini lebih dikurang orang gelar sebagai ikan bilis air tawar. Ada orang panggil ikan bilis, tapi kalau keluarga saya ataupun penduduk kampung saya, mereka panggil sebagai ikan curi. Tapi kalau penduduk kampung sebelah Hulu Perak yang di bahagian Gerik, mereka panggil sebagai ikan renek ataupun ikan bunga air. So ikan ni dia macam ada musim jugalah kan. Kadang-kadang dia akan datang dalam bentuk sekumpulan, dia banyak macam tu. So hobi ibu dan bapa saya ni selalulah turun ke sungai ni dengan menyauk ataupun lebih digelar sebagai menangguk. So hasil tu kami akan jual ataupun kami akan makan sendirilah. And then setelah saya menginjak umur 20-an, saya dan adik-adik saya akan diberi kebebasan untuk pergi berdikari dan mencari pengalaman bekerja di luar. Okey, sehingga sekarang jika ada waktu lapang sahaja, saya akan bekerja secara part time untuk cari pengalaman bekerja serta untuk menampung perbelanjaan harian saya semasa di universiti lah. Okey, jadi macam pengalaman kerja kan, saya ada banyak jugalah pengalaman kerja daripada lepas SPM, diploma, and then sekarang pun ketika ijazah saya juga ada bekerja secara part time lah di sebuah kedai dekat kawasan Candan. Okey, seterusnya adalah corak pendidikan. Okey, ketika saya berusia 5 hingga 6 tahun, saya mendapat pendidikan di Tadika Kemas. Kemudian saya mendapat pendidikan di sekolah rendah harian, iaitu Sekolah Kebangsaan Bukit Sapi Lenggong, sehingga saya berusia 12 tahun dah. Okey, pada masa yang sama saya dihantar ke Sekolah Agama Rakyat pada 11 petang. Di situ saya akan diajarlah mengenai perkara berkaitan agama, iaitu dekat Sekolah Agama Rakyat saya akan belajar mengenai akidah, fiqh, sirah, akhlak, belajar tajwid, belajar baca Al-Quran dan sebagainya. Jadi pada sebelah pagi saya lebih kepada mempelajari akademik duniawi, manakala sebelah petang Sekolah Agama Rakyat dia lebih kepada akademik akhirat lah, pendidikan macam tu kan. Okey, ketika saya berumur 12 tahun, waktu tu disebabkan dua sekolah kan saya terlibat. Jadi saya sudah mempunyai 3 sijil, iaitu yang pertama sijil ujian penilaian sekolah rendah, iaitu UPSR. Yang kedua ujian penilaian kelas KAFA, iaitu UPKK, di mana saya akan ambil ujian UPKK tersebut ketika berumur 11 tahun, iaitu darjah 5. Dan yang ketiga adalah sijil rendah agama Islam Serai. Okey, sijil rendah agama Islam ni saya ambil ketika umur 12 tahun lah. Dia sewaktu ketika saya menduduki peperiksaan UPSR ketika itu. Okey, seterusnya ketika saya dah menginjak masuk pada umur 13 tahun, iaitu tingkatan 1, saya menyambung pendidikan saya di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Ahmad Lenggong. Sekolah tersebut merupakan sekolah yang mempunyai asrama harian lah, macam saya kata sebelum ni kan. Saya masuk ke asrama ketika saya berumur tingkatan 1 lagi. Jadi
ketika saya tingkatan 1 hingga 3, saya ditempatkan di kelas aliran agama iaitu KAA. Manakala saya berada di tingkatan 4 dan 5, saya ditempatkan di kelas jurusan perakaunan. Jadi setelah tamat pembelajaran, saya di tingkatan 5, saya juga mendapat keputusan peperiksaan SPM lah ketika itu kan. Saya menyambung pelajaran saya dalam peringkat Diploma Kaunseling Islami di Universiti Sultan Azlan Shah, Kuala Kangsar selama 2 tahun setengah. Okey, kemudian barulah saya berada di tahap di mana saya berada sekarang iaitu Ijazah Sarjana Muda Kaunseling juga di Universiti Sultan Azlan Shah. Okey, oleh itu apa yang dapat saya simpulkanlah daripada perjalanan pendidikan saya adalah keluarga saya ni amat menitik beratkan mengenai pendidikan. Bukan sahaja pendidikan duniawi, malah macam pendidikan ilmu akhirat juga amat dititik beratkan sejak saya kecil lagi. Biarpun saya ni tidak dihantar ke sekolah agama, tapi ibu bapa saya juga masih mementingkan anak-anaknya untuk mempelajari ilmu agama. Ibu bapa saya juga tidak mahu anak-anaknya tidak mendapat pendidikan yang kurang baiklah seperti ibu bapa saya dahulu. Okey, hal ini dikatakan demikian kerana bapa saya sebelum ini tidak bersekolah dan ibu saya pula hanya bersekolah sehingga tahap 6 sahaja. Okey, disebabkan itu mereka mahu saya serta adik-beradik saya ni mendapat pelajaran dan ilmu yang cukuplah supaya berjaya pada masa akan datang. Okey, seterusnya saya akan menceritakan mengenai proses membuat keputusan. Okey, bagi proses membuat keputusan ni, semasa saya kecil lagi, ibu bapa saya akan memberi saya ruang untuk membuat keputusan sendiri dalam pelbagai perkara. Dekat sini, saya akan melihatlah dan menganalisis terlebih dahulu perkara tersebut sama ada ianya memberi kesan ataupun tidak pada masa hadapan. Okey, sebagai contoh, membuat keputusan untuk beli barang yang mahal. So dekat sini saya akan fikirlah dahulu kan, saya nak perlu beli ke tak. Tapi saya akan pastikan dulu jika barang tersebut boleh digunakan untuk jangka masa lama atau tidak, supaya saya ni tidaklah merasakan pembaziran ataupun penyesalan di kemudian hari. Okey, namun jika perkara tersebut adalah perkara yang besar, sebagai contoh macam perkara jika saya ingin berkahwin pada kemudian kelak, jadi saya akan bertanyakanlah kepada ibu bapa saya dahulu, sebab biarpun ibu bapa saya ni beri kebebasan kepada anak-anak diorang untuk buat keputusan, tapi dalam masa yang sama jika kami masih lagi lah sebagai anak-anak ni, masih lagi sebagai anak-anak ni masih lagi macam meminta izin daripada ibu bapa dalam membuat sesuatu keputusan. Jadi bila ibu bapa saya sudah setuju dan mengizinkan, barulah saya akan meneruskan perancangan serta tindakan yang seterusnya. Walau bagaimanapun, persetujuan ibu bapa adalah sangat pentinglah dalam membuat keputusan. Okey, seterusnya adalah gaya komunikasi lisan dan bukan lisan. Okey, gaya komunikasi lisan saya di rumah lebih kepada santai, di mana ibu dan bapa saya tidaklah terlalu tegas dalam berkomunikasi dengan anak-anak. Okey, ibu bapa saya juga jarang sekali memarahi anak-anaknya dengan nada yang kuat, seperti macam kita dapat lihatlah macam ibu bapa yang lain. Okey, penggunaan rotan juga ibu bapa saya tidak gunakan sepanjang saya kecil. Okey, namun begitu kami adik-beradik macam sentiasa menghormati ibu bapa dan setakat ini tiada isu yang berkaitan dengan masalah tingkah laku. Okey, kami masih lagi boleh berdisiplin, berdikari sambil saling menghormati dan saling menyayangi hasil daripada didikan ibu bapa kami. Kiranya walaupun ibu bapa saya ni tidaklah terlalu tegas, tapi disebabkan didikan mereka yang penuh dengan kasih sayang, kami masih lagi kami masih lagi menghormati antara satu sama lain. Tidak ada isu macam pergaduhan dan sebagainya lah. Okay, and then selain itu macam dari segi komunikasi lisan, penggunaan bahasa dekat rumah adalah bahasa Melayu standard dan bahasa Melayu Banjar.
Okey, tapi peratus penggunaan bahasa Melayu standard adalah lebih tinggilah memandangkan kami semua banyak menggunakan bahasa ini di luar seperti sekolah dan sebagainya kan. Sebab yelah dekat luar kita dah berkomunikasi dengan bahasa Melayu standard. Tapi ibu bapa saya dekat rumah ada kalanya berkomunikasi dalam bahasa Melayu Banjar lah. Cumanya saya dan adik-beradik saya hanya faham tetapi tidak mampu untuk membalas balik dalam bahasa Banjar dengan fasih. Tapi macam adalah beberapa perkataan yang saya tahu kan. Cuma macam untuk saya membina ayat tu saya tak dapat, saya kurang mahir lah kan. Cuma apabila ibu dan bapa saya berkomunikasi dekat rumah ataupun berkata-kata dengan kami semua, kami faham sahaja. Cuma macam tak dapat lah nak balas dalam bahasa Banjar, cuma dapat balas dalam bahasa Melayu standard saja. Tapi kalau dari segi macam vocab, lebih kata macam kamus lah, kamus bahasa dalam kepala saya ni macam banyak jugalah perkataan-perkataan yang saya boleh, yang saya tahu. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada adat perkahwinan. Okey, adat perkahwinan ni ada macam agak sedikit menarik lah. Di mana adat perkahwinan dalam keluarga saya ni adalah sama seperti masyarakat Melayu lain. Dia ada juga merisik, bertunang, bernikah dan bersanding. Semua ni sama sahaja, cuma menurut ibu saya dia ada sedikit perbezaan, iaitu masyarakat Melayu Banjar ni mempunyai adat usung jinggung. Korang mesti tak pernah dengar kan adat usung jinggung ni? Okey, usung jinggung ni merupakan adat dalam majlis perkahwinan masyarakat Banjar, di mana pengantin akan diusung di atas bahu. Pengantin lelaki dengan pengantin perempuan ni akan diusung di atas bahu lah. Orang yang maafkan saya, akan diusung di atas bahu orang lain di hadapan para tetamu yang hadir. Tapi upacara ni akan dilakukan oleh orang yang mahir sahaja, kerana ianya bukan sahaja memerlukan tenaga yang lebih untuk mengusung pengantin, tetapi harus pandai menari. Okey, ini kerana pengusung yang dipanggil pausung, perlu menari mengikut irama muzik yang dimainkan bagi tujuan menghiburkan pengantin. Jadi ada usung jinggung ni tak ada apa-apa membawa maksud pun. Tapi melalui hasil penyelidikan saya, adat usung jinggung ni menurut orang tua, boleh dikatakan macam orang tua yang lebih berkemahiran mengenai adat budaya Melayu Banjar ni, dikatakan bahawa pengantin ni tak boleh cecah tanah. Sebab bila pengantin ni pijak tanah pada waktu dia nak berjumpa dengan suami dia tu, dia akan pengsan. Tapi wallahualam lah. Tapi menurut masyarakat Melayu Banjar yang lain, kata diorang tidak menjadi apa-apa masalah lah, sama ada mahu lakukan ataupun tidak lakukan, kerana ianya hanya lebih dikatakan hiburan ataupun suka-suka je. Okey, jadi macam sekarang ni saya tunjukkanlah sedikit macam ini perkara yang viral baru-baru ini berlaku, di mana pengantin ni dia diusung oleh orang lelaki yang mahir dalam keluarga dia lah. Cuma sama sekarang ni tak ramai yang masih melaksanakan adat ini. Okey, selain itu ada yang perkara yang menarik juga. Menjelang malam, kedua pengantin akan sekali lagi disandingkan di dalam kelambu. Okey, macam siang tadi diorang dah bersanding, tapi bersanding masyarakat Melayu Banjar ni dia tidak bukan mewah, dia macam biasa-biasa sahaja. Dia hanya letak dua kerusi dekat tengah laman, and then pengantin akan duduk di situ. Maka pada waktu yang sama akan ada orang buat persembahan silat di depan pengantin. Jadi pada waktu siang tu dia lebih kepada macam makan-makan sahajalah. Bila menjelang malam, pengantin tadi tu dia akan disandingkan lagi di dalam kelambu. Menarik bukan? Okey, kelambu itu dia berbentuk segi empat. Okey, kelambu yang macam zaman dulu lah. Kalau zaman dulu mungkin dia ada yang macam
rangka kelambu yang dekat atas katil tu kan. So kelambu tu akan dipasang dalam bilik. Ketika ini upacara makan dalam kelambu akan diadakan, iaitu makanan yang dimasak daripada barangan yang dibekalkan oleh pihak lelaki sebelum ni. Okey, maksudnya ketika upacara bersanding dalam kelambu tu bukan duduk sahajalah. Dia dekat dalam tu dia macam boleh dikatakan macam makan beradab lah, macam makan antara pengantin perempuan dengan pengantin lelaki. Tapi makanan tersebut adalah makanan yang dimasak oleh pengantin perempuan sendiri, dan bahan-bahan masakan tersebut diberi oleh pengantin lelaki. So dia macam pada waktu malam tu adalah macam okey, pengantin lelaki ni pengantin perempuan ni adalah dia first time ada suami dia, dan suami dia pun pertama kali merasakan masakan daripada isteri dia. Ada lebih kepada macam tu lah. Okay, and then selepas daripada macam bersanding dalam makanan dalam kelambu tu, selepas selesai makan dalam kelambu, pengantin lelaki ni akan keluar pergi ke ruang tamu untuk berzanci ataupun bermahaban sehingga pukul 12 malam. And then selepas tu barulah dia macam masuk bilik. Okey, namun begitu dia macam adat perkahwinan ni kan dah macam makin orang tidak pandang sangat kan. Okey, dalam keluarga saya pun ada yang lakukan dan ada yang tidak lakukan. Dia bergantung kepada pengantin tu sendiri sama ada mereka mahu menjalankan adat seperti itu atau tidak lah. Jika mahu lakukan tidak menjadi masalah kerana ianya tidak bertentangan dengan agama Islam. Okey, yang penting dalam perkahwinan ni perkara wajib dalam pernikahan dilaksanakan dengan baik, dengan sempurna lah. Itu yang paling penting. Okey, seterusnya saya akan macam menceritakan mengenai adat kelahiran pula. Kalau tadi sudah berkahwin, maka sekarang ni kita pergi kepada adat kelahiran. Okey, ibu yang melahirkan anak cuma perlu berpantang sama seperti orang lain dengan menjaga pemakanan, bertungku, berurut dan sebagainya. So selepas bersalin tu dia sama seperti masyarakat Melayu lain. Dan tempoh berpantang dalam masyarakat Banjar untuk ibu selepas bersalin adalah 44 hari. Amalan dalam berpantang juga diamalkan orang dahulu lah sehingga sekarang. And then banyak jenis makanan yang tidak digalakkan untuk memakan, terutamanya makanan yang berangin dan sejuk seperti kacang panjang. Okay, zaman sekarang pun macam kalau ibu saya, kakak saya bersalin, dia memang banyaklah menitik beratkan mengenai pemakanan. Makanan yang berangin, makanan yang sejuk, and then makanan yang boleh membuatkan luka gatal, kakak saya tidak boleh makan lah kan. So orang yang berpantang ni banyak perkara yang diorang kena jaga dari segi pemakanan. Saya pernah lihat lah, kakak saya hanya boleh makan ikan bilis dengan nasi sahaja. Dia mengikut juga, ada setengah orang dia boleh makan ayam, ada setengah orang tidak benarkan untuk makan makanan seperti itulah. Okey, selain itu wanita Banjar juga menggunakan barut sepanjang bermeter-meter. Dia barut yang digunakan tu panjang lah. Dia dalam balutan tebal tersebut akan dimasukkan pelbagai jenis herba kat dalam dia seperti halia, cinta manis dan bawang putih. So masyarakat Banjar mahir lah dalam pemilihan herba kerana di sekitar kampung banyaklah herba-herba yang ataupun bahan-bahan yang terdapat ni. Dia tak semestinya macam herba seperti cinta manis sebagai ni. Saya pernah lihat lah ibu saya macam kalau nak bertungku dan sebagainya, dia akan petik-petik daun-daun herba yang dekat kawasan kampung ataupun kawasan perumahan saya sendiri. Dia akan letak atas kain, daun-daun tersebut dia susun. Lepas tu batu yang dah dipanaskan tu dia akan letaklah atas tu atas daun tersebut. Dia akan balut-balut and then barulah boleh tungku. Okay, so masyarakat dahulu kan banyak
banyak tahu mengenai herba-herba ni kan. Okey, jadi selain itu, macam dari segi kelahiran jugalah, keluarga saya juga masih lagi mengamalkan budaya berpukung bayi. Budaya berpukung ni ada setengah orang tahu, ada setengah orang tak tahu. Budaya berpukung ni dia popular dalam kalangan masyarakat Banjar. Okey, budaya berpukung ni sinonimnya seperti berendui, tetapi dengan cara yang berbeza dan unik. Hal ini kerana kedudukannya nampak tidak selesa. Jika disalah faham, boleh ditafsirkan seperti mahu menjerut bayi. Okey, budaya ini dipraktikkan dari dahulu sehingga ke hari ini. Okey, kedudukan bayi akan dibaringkan dalam buaian, tetapi diletak seperti sedang duduk, dan seterusnya ada ikatan sehelai kain batik yang berada dalam pukungan hanya menampakkan kepala sahaja. Okey, jadi saya sertakan gambar sebagaimana kedudukan bayi berpukung ni. Okey, korang boleh tengoklah macam mana kedudukan dia. Dia bayi tu, selalunya masyarakat akan menggunakan kain batik ataupun kain pelikat sahaja. And then bayi tersebut akan didudukkan dan dibalutlah di bahagian luar dengan kain batik satu lagi sehingga paras leher sahaja. So jangan risau, bayi tersebut dia tak rasa terjerat pun, sebab keadaan bayi ni walaupun dia nampak agak menyeksakan, namun sebenarnya keadaan begini menyebabkan bayi tersebut merasa selesa. Dia rasa macam seperti badannya didakap erat. Budaya berpukung ni sebenarnya merupakan satu kaedah popular untuk memberikan rasa selesa dan dakapan kepada bayi untuk membolehkan tidur lena tanpa rasa diganggu. Okey, jadi umur berapa yang boleh bayi ni dipukung? Okey, bayi tersebut boleh dipukung bermula usia seawal 1 bulan sehingga 9 bulan. Cara membalut bayi mestilah kemas dan padat untuk membolehkan bayi merasa seperti dalam rahim ibu. Dia rasa dah dalam rahim ibu kan, dia macam padat kan. So bayi tu dia rasa macam dalam rahim ibu. Dodoyan pula hanya sekadar perlahan ke depan dan ke belakang sahaja. Tak perlu hencutan seperti buaya lain. Kalau buaya lain kena macam ada spring kan, so kena hencut atas bawah. Tapi kalau berpukung ni, buaya tersebut tak perlu spring, hanya perlu hayun ke depan dan ke belakang lah dalam keadaan yang perlahan. Okey, tak sampai beberapa minit ataupun tak sampai berapa lama lah, confirm mata bayi akan mula terpejam dan terlena. Okey, walaupun dia dah terlena kan, kita ni boleh ke nak biarkan bayi yang berpukung ni begitu saja? Boleh. Sebab jika kita biarkan bayi begitu saja pun, bayi akan terus lena tanpa perlu didodoi lagi. Okey, so budaya berpukung ni memang keluarga saya banyak buat lah. Macam kalau kami adik-beradik kecil-kecil dulu pun, ibu saya selalu buat kaedah berpukung ni. Sebab yelah, ibu dan bapa saya ni pergi menoreh dan sebagainya. So bila saya ni, macam contohnya saya lah, macam contohnya saya akan ditinggalkan di rumah nenek saya lah pada waktu tu. So bila ibu saya ni dah pukung saya, so saya akan tidur nyenyak dan tak adalah saya macam mengganggu nenek saya waktu tu, macam menangis dan sebagainya. Begitu juga macam sekarang ni, ibu saya dah ada ramai cucu kan. So bila cucu-cucu dia menangis pun, dia ajar kakak dengan kakak ipar saya dan ataupun orang-orang yang terdekat saya kaedah berpukung ni. Sebab kaedah berpukung ni memang boleh dikatakan macam berkesan lah kepada bayi. Bayi yang tidur ni dia memang tak terjaga pun, kecuali kalau kita kejutkan dia. Jangan risau, memang takkan ada apa-apa efek, sebab kaedah berpukung ni banyak dikonfirmkan oleh, bukan dikonfirmkan, banyak tokoh-tokoh pada sebelum ni, diorang pun banyaklah isytihar mengenai budaya berpukung ni, sebab dia memberi keselesaan kepada bayi. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada pantang larang. Okey, keluarga saya ni tak adalah pantang larang macam keluarga lain. Macam, yelah, keluarga saya ni macam biasa-biasa saja. So tak adalah
ada pantang larang yang macam-macam. Jadi namun waktu saya masih kecil lah, saya pernah lah dengar arwah atuk dan nenek saya pernah berkata, saya dengar bahawa ada satu pantang larang yang macam diberikan, antaranya tidak boleh duduk di atas bantal kerana takut punggung pelakunya akan berbisul. Yelah, sebab daripada situ kita tahulah bahawa macam duduk atas bantal ni kan adalah perkara yang tidak sopan. So nenek saya selalulah kata macam tu. And then yang kedua yang selalu dengar adalah melarang individu membawa kanak-kanak pergi berjalan di waktu petang atau senja, sebab takut kanak-kanak tersebut akan mendapat gangguan daripada benda halus. Benda ni memang kami dekat keluarga buatlah macam pada bila waktu petang je kami akan balik ke rumah. Okey, baik. Selain tu, keluarga saya juga ada menetapkan pantang larang dari sudut pemakanan lah. Samalah macam yang saya kata tadi, pantang larang ibu selepas bersalin dia berpantang. Dan sama juga, macam contohnya, jika salah seorang individu ahli keluarga sakit atau luka, ibu saya melarang anak-anaknya untuk makan makanan yang boleh menyebabkan luka gatal, seperti ayam ataupun telur, kan. Banyak lagi pantang larang makanan yang kami perlu patuhi. Macam kalau daripada sejarah bapa saya hari tu, kan saya kata disebabkan peristiwa yang mana kerbau tersebut macam menyelamatkan moyang saya tu. And then disebabkan tu mereka tidak boleh makan kerbau bala tersebut selama 7 keturunan. Dan keturunan saya sekarang adalah merupakan keturunan yang ke-6. So sampai sekarang lah kami sekeluarga tidak makan kerbau bala tersebut. Walaupun kadang-kadang kami rasa macam perkara tersebut kalau makan pun tak ada masalah kan. Tapi yelah, zaman sekarang nak cari kerbau bala pun susah. So sampai sekarang lah kami tak makan. Tapi dari segi macam penjagaan pemakanan ataupun pantang makan ni, untuk tujuan kesihatan memang keluarga saya banyak menitik berat lah. Supaya sebab kata ibu saya ni, bila kita pantang larang untuk kita makan ni, badan kita ni akan sihat di kemudian hari pada waktu tua nanti. Okey, seterusnya adalah struktur keluarga dan komuniti. Okey, dalam masyarakat Malaysia, macam kita tahu, terdapat 4 struktur keluarga, iaitu keluarga nuklear, keluarga luas, keluarga induk tunggal dan juga keluarga poligami. Oleh itu, keluarga saya adalah keluarga nuklear sahajalah, di mana keluarga nuklear ni digelar sebagai keluarga asas. Hal ini kerana keluarga saya hanya terdiri daripada ibu, bapa dan anak sahaja yang tinggal bersama. Namun setelah adik-beradik saya sudah meningkat dewasa dan berkahwin, hanya saya sahaja yang tinggal bersama ibu bapa saya. Okey, dari segi komuniti pula, jika diikutkan, masyarakat Banjar suka hidup dalam kelompoknya sendiri. Dia lebih macam satu penempatan tu hanya masyarakat Banjar sahaja. Tapi masyarakat Banjar ni dia lebih gelar macam kulaan, ataupun jika mereka jumpa dekat luar kan, contoh macam zaman sekarang pun kalau kita jumpa, oh dia pun masyarakat Banjar juga, dia pun orang Banjar juga, so kami akan macam panggil kulaan, macam tu kan. Kulaan ni maksud dia saudara, dia lebih macam masyarakat Banjar ni ikatan persaudaraan dia tu kuat lah ketika itu kan. Jadi ketika saya macam saya pernah merasai kan tinggal dalam kelompok komuniti Banjar ni pada ketika waktu saya kecil, di mana waktu tu saya masih lagi menetap di rumah lama saya, masih lagi di Lenggong, tetapi waktu tu kami semua disebabkan jelah masyarakat Banjar ni berhijrah kan daripada suatu tempat ke suatu tempat, maka masyarakat Banjar ni tidak mempunyai tanah, maksudnya tanah persendirian. Jadi mereka ni membina penempatan di kawasan tanah yang terbiak ataupun tanah wakaf. So pada waktu tu mereka membina rumah di kawasan tanah wakaf lah, tanah wakaf yang orang wakafkan kan. So dekat kawasan tu pada waktu tu memang masyarakat Banjar, hanya semua tu masyarakat Banjar kan.
Tapi pada waktu sekarang ni, setelah individu yang tua sudah meninggal dunia, dah ramai yang meninggal, and then kebanyakan masyarakat Banjar pun mula berpecah, dan masyarakat Banjar yang kelompok saya tu mula berpecah dan berhijrah lah ke tempat lain. Ada yang sudah berkahwin, ikut suami dan sebagainya. Okay, so termasuklah dengan keluarga saya. Keluarga saya pun berpindah ke kawasan lain. Lagi pula kawasan yang kami tinggal tu adalah kawasan tanah wakaf. So macam tidak eloklah kami tinggal di situ lama-lama, berarti katakan macam tu. Okey, biarpun kami semua tinggal berjauhan, namun disebabkan kita berada pada zaman moden lah, yang mana kita boleh berhubung dengan menggunakan telefon bimbit kan, berhubung dengan melalui media sosial, maka hubungan persaudaraan tu sehingga sekini lah masih erat. Perkara yang seterusnya adalah agama. Okey, ada agama yang saya dan keluarga pegang adalah agama Islam. Jadi kepercayaan kami sekeluarga adalah hanya percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah, di mana saya dan keluarga berpegang kepada rukun Islam dan rukun iman. Okey, jadi perkara seterusnya adalah kepercayaan penyakit dan perubatan. Okey, walaupun pada zaman sekarang terdapat banyak perubatan moden, namun keluarga saya masih lagi mengamalkan perubatan tradisional dengan penggunaan herba ataupun berjumpa dengan pengamal perubatan tradisional. So namun ianya bergantung kepada jenis penyakit juga. Terlebih dahulu, jika individu dalam keluarga jatuh sakit, kami akan pergi berjumpa dengan doktor dahulu untuk mengesahkan jenis penyakit yang dihidapi dan mendapatkan konsultasi lah. Kami juga akan mendapatkan ubat-ubatan daripada klinik ataupun daripada hospital, dan dalam pada masa yang sama kami juga akan ikhtiarlah dari segi perubatan tradisional dengan macam herba, penggunaan makanan herba ataupun makanan-makanan sunnah. Dia lebih kepada macam itulah, tapi fokusnya terlebih dahulu kami akan pergi kepada perubatan moden dahulu. Yang terakhir adalah makanan. Okey, masyarakat Banjar ni terkenal, maafkan saya, terkenal dengan pelbagai jenis makanan dan manisan yang menjadi juadah kepada masyarakat ini sejak dahulu sehinggalah sekarang. Okey, makanan ini tidak asing lagi dengan individu berketurunan Banjar. Di rumah, ibu saya juga seringlah masak makanan tersebut untuk dimakan bersama keluarga saya. Jadi saya ingin kongsikan beberapa makanan yang dekat rumah ibu saya sering masak lah. Yang pertama adalah wadai keping. Maafkan saya salah sebut, wadai keping. Okey, wadai keping ni pada masa dahulu disediakan selepas menanam padi ataupun di sebarang majlis doa kesyukuran ataupun doa selamat. Tapi pada waktu sekarang ni wadai keping ni boleh dimakan pada bila-bila masa sahajalah. Dekat sekarang pun saya pernah lihat dekat Instagram ataupun Facebook, ramai juga masyarakat Banjar di Malaysia ni dia menjual juadah manisan ini secara online. Anda semua boleh type lah macam wadai keping kan. So wadai keping ni, proses menyediakan kuih ni tidaklah terlalu sukar dan selalunya saya dan keluarga akan membuatnya bersama-sama. So dia untuk membuat wadai keping ni dia seronok bila ramai-ramai buat. Dia rasa macam meriah lah. Walaupun nak buat tu tak adalah sesusah mana pun. Sebab cara menyediakan wadai keping ni adalah menggunakan tepung pulut, garam dan air suam sahaja. Semua bahan tersebut akan diuli bersama sehingga menjadi dough. Kemudian dough tersebut perlu diambil di dalam kuantiti yang sedikit dan bentukkan menjadi bulat. Dan kemudian dipicit di bahagian tengah sehingga menjadi lepeh ataupun dia macam lekuk lah. Dia dah bulat, lepas tu dipicitkan dekat bahagian tengah tu, seperti dalam gambar lah yang saya tunjukkan ni. Okey, seterusnya proses membuat kuahnya pula adalah dengan menggunakan santan, air gula putih dan gula merah serta garam sahaja. Semua bahan tersebut akan dimasak bersama sehingga mendidih. Apabila kuah tersebut mendidih, barulah dimasukkan adunan tepung yang kita telah bentukkan menjadi lepeh tadi tu, yang bulat-bulat comel tu. Kesemua bahan tersebut perlu dikacau supaya tepung tidak melekat. Jadi memastikan
Okey, bagi memastikan juadah tersebut siap dimasak adalah dengan melihat tepung tersebut telah timbul kemudian tenggelam kembali dalam kuah. Dia lebih kurang sama macam buah gula Melaka. Tapi gula Melaka dia tak ada kuah kan, ini ada kuah. Kalau gula Melaka pun kita nak tahu dia nak masak, dia akan timbul lepas tu dia tenggelam. Macam itulah. Okey, so makanan kedua adalah mandai. Saya ulang kembali, makanan kedua adalah mandai. Okey, mandai ni atau jeruk kulit cempedak adalah sejenis makanan tradisi orang Banjar lah. Ia diperbuat daripada kulit cempedak ataupun nangka yang dijeruk dengan air garam. Okey, kulit yang telah dibuang bahagian luar atau durinya dipotong menjadi beberapa bahagian dan kemudiannya dibersihkan. Jadi kulit cempedak ataupun nangka tu kita ambil yang bahagian dalam sahaja. Yang duri-duri tu kita akan buang. Okey. Selepas bersih, kulit tersebut akan dimasukkan ke dalam balang kedap udara dan dijeruk bersama air garam sekurang-kurangnya selama seminggu. So selepas dijeruk, kulit tersebut akan dikeluarkan, dibersihkan lagi sekali dan ditapis sebelum dipotong kecil-kecil, dan seterusnya digoreng bersama bawang merah, ikan bilis dan cili padi. So ianya sedap dimakan bersama nasi putih. Okey, so disebabkan sebelah rumah saya lah, sebelah rumah saya di Lenggong, saya ada pokok nangka. Maka apabila ada musim pokok tu berbuah sahaja kan, so ibu saya selepas dah ambil isi dia tu, tak adalah dia buang kulit tu. So memang ibu saya seringlah buat mandai ni dekat rumah. Makanan yang ketiga adalah ikan wadi. Okey, ikan wadi ni dia lebih kurang macam mandai tadilah. Kalau tadi mandai berasaskan daripada macam tumbuh-tumbuhan, tapi ikan wadi ni daripada ikan lah, nama pun ikan kan. So ikan wadi ni dia lebih kurang sama macam pekasam. Tapi kalau pekasam dia masam kan, tapi ikan wadi ni dia tidak masam. So cara penyediaan dia adalah dengan menggunakan ikan sungai seperti ikan lampam, ikan sepat dan sebagainya lah. Yang penting bukan ikan yang dekat laut. So dia lebih pada ikan-ikan yang air tawar sahajalah. Okey, bagi penyediaan ikan wadi ni, ikan-ikan tersebut akan diletakkan di dalam balang. So ikan tersebut akan disusun secara berlapis-lapis sambil meletakkan garam di atas ikan tersebut. So terdapat juga orang yang menyediakan ikan, menaburkan beras goreng ataupun asam keping di dalamnya. Untuk menikmati ikan tersebut perlu menunggu lebih kurang macam sebulan bagi memastikan ikan-ikan tersebut benar-benar terperap dan sebati dengan bahan-bahan yang telah dimasukkan di dalam ikan tersebut. Tapi kalau macam keluarga saya kan, ibu saya kadang-kadang disimpan macam sehingga macam seminggu, 2 minggu macam tu, dah boleh dah keluar dah untuk digoreng lah. So cara memasak ikan wadi ni adalah dengan menggoreng bersama bawang dan cili padi serta dimakan panas-panas bersama nasi putih. So hidangan ini nyata dapat membangkitkan selera kepada orang yang menikmatinya. Okey, jadi macam ikan wadi ni selalu kalau ada majlis keluarga yang besar-besar kan, macam majlis perkahwinan ataupun dan sebagainya, dia antara menu yang penting lah. Dia macam tu. Dia sama macam kalau orang Lenggong ni, orang Perak ni, ikan pekasam. Sebab macam kalau Lenggong ni pun famous dengan ikan pekasam kan. So ikan wadi ni lebih kurang sama lah macam ikan pekasam. So dia macam kesimpulannya, terdapat banyak lagi makanan-makanan masyarakat Banjar yang lain, tapi yelah masa kita pun tidak dapat mengizinkan kita. Mungkin anda semua boleh search je lah, buat carian dekat internet untuk cari makanan-makanan Banjar yang lain. Sebab terlalu banyak makanan yang sedap-sedap yang mungkin anda boleh cuba ataupun anda boleh jumpa dekat mana-mana di luar nanti. So saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih lah kerana anda sudi mendengar video saya ini daripada awal sampai ke habis. Jadi itu sahaja pada saya. Assalamualaikum. Okay, bye.